Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Dalam video kali ini, saya nak share tentang ternakan ikan siakap di rumah secara aquaponik yang masih lagi dalam peringkat percubaan pada saya, sebab ini adalah kali pertama saya mencuba untuk menternak ikan siakap. Dan bila sebut tentang aquaponik ni, sudah tentulah ternakan secara air tawar. Walaupun siakap ni sebenarnya adalah ikan laut dan biasanya banyak kita jumpa di muara sungai, kawasan paya bakar ataupun air masin. Yang saya bela ni memang spesies yang sama, spesies air masin, tapi telah melalui proses yang dipanggil sebagai aklimatisasi dan diadaptasikan supaya boleh hidup di air tawar sama seperti ikan lain seperti tilapia, jetpers dan juga ikan keli. Sebenarnya kita juga boleh menternak dalam akuarium ataupun kolam canvas dengan menggunakan sistem ternakan biasa dan tak semestinya sistem aquaponik. Tapi saya lebih suka menternak dalam sistem aquaponik ni sebab kita akan dapat dua hasil. Dengan aquaponik ni kita akan dapat hasil ternakan dan juga hasil tanaman. Dan yang paling penting, air tak perlu ditukar dan ini akan dapat menjimatkan penggunaan air. Memandangkan sumber air saya untuk menternak adalah dengan menggunakan air paip yang ditapis untuk mengeluarkan klorin sahaja. Untuk percubaan menternak siakap ni, saya beli 100 ekor benih siakap ukuran 3 inci daripada Benut Aquamarine dari Pontian, Johor, dan harga seekor hanya RM80 termasuk kos penghantaran ke Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan benih siakap ni, saya akan letakkan nombor telefon dan juga link ke FB Benut Aquamarine dekat video description nanti, dan tuan-tuan boleh kontak Encik Syahrizan untuk dapatkan jadual penghantaran benih di kawasan tuan-tuan. Bagi saya, harga ni agak murah memandangkan tiada cas penghantaran dikenakan, dan Encik Syahrizan juga seorang yang tidak lokek dengan ilmu dan sedia membantu jika kita ada masalah dengan ternakan. Dan juga ada grup WhatsApp untuk support tentang ternakan ikan siakap ni. Tangki ternakan yang tuan-tuan nampak ni adalah tangki ternakan sementara yang saya set up dengan menggunakan tangki plastik 200 liter yang biasa saya gunakan untuk ternakan lobster air tawar. Memandangkan sekarang ni cuaca agak panas, jadi saya buat penghadang cahaya dengan menggunakan jaring hitam dan rangka saya buat dengan menggunakan pipe PVC 20mm. Dan tangki ni sebenarnya agak kecil dan kurang sesuai, tapi memandangkan ini sahaja yang saya ada buat masa ni, jadi saya gunakan dulu, dan pada masa yang sama saya tengah mencari tangki ternakan yang baru dan yang lebih besar. Mungkin saya akan gunakan polytank sama macam saya gunakan untuk ternakan tilapia aquaponik, dan ternakan siakap ni mungkin akan digabungkan sekali dengan sistem ternakan aquaponik tilapia ni. Jadi kita akan ada dua tangki ternakan, satu untuk tilapia dan satu untuk siakap, dan hanya menggunakan satu pam sahaja. Cuma untuk sistem sedia ada ni, saya masih lagi mencari filter yang sesuai dan low maintenance. Sebelum ni saya ada cuba dengan vortex filter yang saya buat untuk ternakan lobster air tawar. Dan dengan filter tu, air memang jernih dan bersih, tapi filter cepat kotor dan perlu kerap dicuci. Untuk sistem sementara ni juga, saya gunakan vortex filter dan biofilter yang saya buat untuk ternakan lobster. Ini adalah bertujuan untuk memastikan air lebih bersih dan jernih, dan biofilter ni juga dilengkapi dengan K1 media filter sebagai perumah atau tempat bakteria baik, iaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter untuk membiak. Di sini saya nak share juga tentang biofilter ni. Selalu orang tanya adakah boleh kita masukkan garam ke dalam sistem ternakan aquaponik bagi tujuan merawat white spot ataupun menghilangkan stres pada ternakan. Selalu jawapan yang saya bagi adalah tidak boleh kerana akan mengganggu bakteria dalam biofilter dan akan menyebabkan amonia menjadi tinggi. Inilah masalah yang selalu terjadi kepada yang baru nak mula menternak secara aquaponik, terutama untuk ternakan ikan tilapia. Kalau kita masukkan garam ke dalam tangki ternakan, masalah white spot akan hilang, akan selesai, tetapi kita akan mengundang masalah seterusnya, iaitu masalah amonia yang juga akan menyebabkan kematian kepada ternakan. Jadi cara yang terbaik adalah dengan menggunakan tangki lain untuk kita membuat rawatan, dan bukannya tangki yang ada biofilter tadi.
Jadi apa yang kita perlu buat, kita sediakan tangki, masukkan air dan garam biru, masukkan ikan yang terkena white spot, kemudian kita tambah dengan oksigen bubble dan kita rawat ikan dalam tangki tersebut. Bila dah selesai rawatan, barulah kita pindah balik ke dalam tangki ternakan aquaponik yang ada biofilter tadi. Untuk siakap ni, selepas saya dah masukkan ke dalam tangki ternakan sementara ni, dalam 2-3 jam selepas tu ada seekor yang mati dan saya tengok yang lain dalam keadaan stres dan tak nak makan. Jadi apa yang saya buat, saya masukkan garam biru ke dalam tangki ni untuk merawat masalah stres, dan pada masa yang sama saya nak menguji kesan garam terhadap bakteria baik dalam biofilter. Sebab sebelum ni saya memang tak pernah cuba dan hanya berpegang pada teori sahaja. Tapi ternyata teori tersebut adalah betul, dan bila saya ambil bacaan amonia untuk tangki tadi, selepas 2 hari saya masukkan garam biru, tahap amonia telah naik kepada 4 ppm. Tapi masalah stres tadi dah selesai. Jadi kita kena ingat, garam tu bukanlah penyelesaian kepada semua masalah, dan ada yang menganggap garam adalah mampu untuk mengatasi masalah amonia, tetapi adalah tidak tepat sama sekali. Sebab bila kita masukkan garam ke dalam sistem ternakan aquaponik, masalah white spot, masalah stres mungkin hilang, tapi kita akan ada masalah baru, iaitu masalah amonia. Makanan ternakan, buat masa ni saya menggunakan pellet sepenuhnya, dan makanan alternatif yang kita boleh bagi adalah anak ikan ataupun anak udang. Tapi dalam situasi saya, pellet lebih mudah didapati berbanding dengan anak ikan ataupun anak udang ni. Tapi saya pernah cuba bagilah makan dengan anak ikan gapi, dan memang kita boleh tengok cara siakap ni makan memang agak rakus dan jenis yang suka menyambar. Sebab itulah siakap ni memang menjadi buruan kaki pancing. Kadar pembesaran siakap juga memang agak cepat. Sebagai contoh, untuk saiz 3 inci ni boleh mencapai saiz 6 inci dalam tempoh 2 bulan sahaja. Sebab pellet yang digunakan memang mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Jadi bagi yang menternak dengan sistem aquaponik, kita kena pastikan biofilter berfungsi dengan baik dan tahap amonia adalah terkawal. Ini berbeza dengan yang menternak dalam kolam tanah ataupun dalam sangkar terapung, mungkin takkan mengalami masalah amonia. Tapi seperti mana yang kita tahu, dalam sistem aquaponik ni, amonia tadi akan ditukar menjadi nitrit, dan seterusnya kepada nitrit ni akan menjadi baja untuk tanaman. Cuma yang kita perlu buat, kita kena pastikan kita punya biofilter berfungsi dengan baik, dan kita punya sistem filter ada bakteria baik akan menukarkan amonia tersebut. Nampaknya setakat ni saja dulu yang dapat saya kongsikan tentang ternakan ikan siakap secara aquaponik, dan saya sendiri masih lagi dalam proses untuk belajar menternak ikan siakap ni. So dalam next video kita akan sambung lagi untuk set up tangki ternakan yang lebih besar dan juga sistem filter yang baru. So jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia untuk perkembangan seterusnya nanti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.